Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Dalam video ini kita akan membincangkan teknik menjawab matematik SPM kertas 2 bahagian B. Dalam video kali ini kita akan melakukan pecutan akhir SPM 2021. Di sini cikgu akan membincangkan beberapa tajuk pilihan dan tajuknya adalah seperti berikut. Kita lihat soalan kita yang pertama, iaitu di dalam tajuk pengurusan keuangan. Soalan A, Ros merancang untuk membeli sebuah kereta berharga RM65,000. Dia merancang untuk membayar 10% wang pendahuluan secara tunai. Ros bercadang menyimpan wang pendahuluan dalam masa 8 bulan. Berapakah simpanan bulanan yang harus disimpan oleh Ros untuk mencapai matlamat? Kalau pertama sekali, kita kena dapatkan 10% daripada nilai keseluruhan kereta tersebut. Jadi kita darab dan kita akan dapat wang pendahuluannya adalah berjumlah RM6,500. Kemudian RM6,500 ini Ros akan simpan selama 8 bulan. Jadi kita akan bahagi dengan 8 dan Ros akan simpan sebanyak RM812.50 sebulan. Seterusnya terlihat pula dari segi agihan markah. Langkah pengiraan kita akan dapat 1 markah dan jawapan akhir kita akan dapat 1 lagi markah. Dan untuk soalan ini kita akan dapat 2 markah. Seterusnya terlihat soalan bahagian B. Sion Ho adalah seorang pengatur cara komputer di syarikat XYZ dengan kerja bersih bulanan RM7,500. Beliau mempunyai pekerjaan sambilan sebagai guru komputer. Gaji sebagai guru komputer adalah RM500 sebulan. Di samping itu, beliau memperoleh hasil sewa rumah keduanya sebanyak RM800 sebulan. Anggaran perbelanjaan bulanan adalah seperti berikut. Soalan 1 Roman, sediakan satu pelan keuangan peribadi bulanan untuk Sion Ho. Kalau untuk menjawab soalan ini, kita akan lihat pada jadual sebelah kanan yang telah pun dibekalkan dalam ruangan jawapan. Dan kita akan isikan maklumat yang ada di dalam maklumat soalan. Pertama sekali berkenaan dengan gaji bersih. Gaji bersihnya adalah RM7,500. Jadi kita tulis di sini. Kemudian selain pada itu, dia juga ada pendapatan sebagai guru komputer sebanyak RM500. Jadi kita akan tulis ini sebagai pendapatannya. RM500. Seterusnya, dia juga memperoleh sewa rumah keduanya iaitu sebanyak RM800. Dan sewa rumah ini merupakan pendapatan pasif. RM800. Jadi jumlah pendapatan bulanan kita akan tambah RM7,500 tambah RM500 tambah RM800. Kita akan dapat RM8,800. Seterusnya adalah simpanan tetap bulanan. Kalau kita lihat di dalam soalan telah pun diberi simpanan tetap bulanannya adalah RM750. Jadi kita tulis di sini RM750. Kemudian baki pendapatan kita akan ambil jumlah pendapatan bulanan iaitu RM8,800 tolak dengan RM750. Jadi kita akan dapat RM8,050. Seterusnya pada bahagian perbelanjaan tetap bulanan. Perbelanjaan tetap bulanan ini terdiri daripada bayaran ansuran rumah pertama, bayaran ansuran pinjaman rumah kedua, bayaran ansuran kereta dan juga premium insurans. Jadi kita akan tulis pada ruangan jawapan kita. Kemudian seterusnya adalah jumlah perbelanjaan tetap. Kita akan tambah 970 tambah 890 tambah 1300 tambah RM540. Kita akan dapat RM3,700. Seterusnya terlihat pula pada bahagian jumlah perbelanjaan tidak tetap bulanan. Jadi perbelanjaan tidak tetap bulanan terdiri daripada perbelanjaan makanan RM950, utiliti rumah RM450, percutian dan pelancongan RM800, bayaran tol dan petrol RM300 dan juga alam ibu bapa bulanan RM1,200. Kemudian jumlah perbelanjaan tidak tetap bulanan kita akan tambah keseluruhannya, kita akan dapat RM3,700. Dan seterusnya adalah pendapatan lebihan atau kurangan. Untuk mendapatkan pendapatan lebihan atau kurangan,
kita akan ambil baki pendapatan, kita akan tolak dengan RM3,700, tolak dengan RM3,700. Jadi di sini kita akan dapat pendapatan lebihannya sebanyak RM650. Baiklah, seterusnya terlihat pula dari segi agihan markah untuk soalan bahagian ini. Pertama sekali kita dapat jumlah pendapatan bulanan, kita akan dapat 1 markah. Seterusnya baki pendapatan 1 markah. Jumlah perbelanjaan tetap bulanan 1 markah. Jumlah perbelanjaan tidak tetap bulanan RM3,700, kita akan dapat 1 lagi markah. Dan juga pendapatan lebihan kita akan dapat 1 lagi markah. Baiklah, seterusnya terlihat soalan berikutnya. Kemukakan komen tentang lebihan atau kurangan yang dialami oleh Seon Ho berdasarkan pelan keuangan ini. Jadi kita lihat tadi bahawa Seon Ho mendapat lebihan sebanyak RM650. Jadi kita akan tulis lebihan sebanyak RM650. Kemudian apabila berlaku lebihan pendapatan, kita boleh nyatakan bahawa dia memiliki aliran tunai positif. Seterusnya dari segi agihan markah, di sini kita akan dapat 1 markah masing-masing. Dan untuk soalan ini, kita akan dapat 9 markah secara keseluruhannya. Kita teruskan lagi dengan melihat soalan berikutnya, iaitu dalam tajuk percukaian. Pada tahun 2020, Encik Faris dan isteri mendapat gaji tahunan sebanyak RM79,450 dan RM56,540. Jadi di sini pada jadual telah pun diberi perincian tentang jumlah pendapatan, pengecualian cukai dan juga pelepasan cukai. Lihat soalannya. Hitung jumlah cukai pendapatan bagi Encik Faris dan isterinya dengan menggunakan cara tasiran cukai bersama dan cukai tasiran berasingan. Seterusnya, nyatakan antara tasiran cukai bersama dan berasingan yang manakah lebih sesuai digunakan oleh Encik Faris dan isterinya. Pertama sekali, kita akan dapatkan pendapatan bercukai. Untuk mendapatkan pendapatan bercukai, kita akan ambil jumlah pendapatan tolakkan dengan pengecualian cukai dan juga pelepasan cukai. Kita lihat untuk tasiran cukai bersama terlebih dahulu, kita akan ambil RM135,990 tolak dengan RM1,290, tolak RM9,000, tolak RM2,500, tolak RM7,000 dan tolak RM3,000. Jadi kita akan dapat di sini untuk pendapatan bercukai untuk tasiran bersama adalah sebanyak RM113,200. Dan perkara sama juga kita akan buat untuk Encik Faris dan juga isteri. Untuk Encik Faris, kita akan ambil RM79,450 tolak RM645, tolak RM9,000, tolak RM2,500. Disebabkan gaya hidup dia ada hadnya. Seterusnya tolak insurans hayat RM7,000 sebab ada had juga. Kemudian tolak insurans perubatan RM3,000 sebabkan dia ada had juga. Jadi kita akan dapat RM57,305. Kemudian kita buat pula untuk isterinya. Kita ambil RM56,540 tolak RM645, tolak RM9,000, tolak RM2,800, tolak RM6,969, tolak insurans perubatan RM2,955. Jadi kita akan dapat RM34,471. Baiklah, seterusnya kita lihat pula pada bahagian cukai dasar. Untuk mendapatkan cukai dasar, kita akan lihat pada jadual yang telah pun dibekalkan kepada kita. Pertama sekali untuk tasiran cukai bersama, pendapatan bercukainya adalah RM113,000. Jadi kita akan lihat pada baris ke-5. Iaitu terlihat RM100,000 yang pertama yang perlu bayar RM10,900. Kemudian untuk cukai atas baki, kita akan ambil RM113,200 ini, kita tolak dengan RM100,000. Kita akan dapat bakinya adalah RM13,200. Kita darabkan dengan kadarnya 24%. Dan kita akan dapat RM3,168. Seterusnya terlihat pula untuk Encik Faris. Pendapatan bercukainya RM57,305. Jadi kita akan lihat pada baris ke-3. Untuk RM50,000 pertama, dia perlu bayar RM1,800.
Kemudian untuk cukai atas baki, kita akan tolak. Jadi bakinya adalah RM7,305, terdarabkan dengan kadarnya 14%. Jadi di sini kita akan dapat RM1,022.70. Seterusnya untuk isteri, pendapatan bercukai RM34,000, kita akan lihat pada baris pertama. RM20,000 pertama dia perlu bayar RM150. Kemudian untuk cukai atas baki, kita tolak, kita dapat bakinya adalah RM14,471 darab dengan kadar 3%. Dan kita akan dapat RM434.13. Seterusnya terlihat pula pada bahagian rebat. Rebat ini merupakan bayaran zakat pendapatan. Untuk tasiran cukai bersama adalah RM900. Kemudian untuk suami RM800. Kemudian untuk isteri RM100. Dan kalau kita lihat pendapatan bercukai isteri kurang daripada RM35,000, bermaksud dia layak mendapat rebat tambahan sebanyak RM400. Jadi kita akan tambah RM400 di sini. Kemudian seterusnya cukai yang perlu dibayar, kita akan ambil cukai dasar tambah dengan cukai atas baki, kemudian kita tolak dengan rebat. Jadi untuk tasiran cukai bersama RM10,900 tambah RM3,168 dan kita tolak dengan RM900, kita akan dapat RM13,168. Kemudian untuk Encik Faris, kita akan ambil RM1,800 tambah dengan RM1,022.70 tolak dengan RM800. Kita akan dapat RM2,022.70. Kemudian untuk isterinya, kita ambil RM150 tambah dengan RM434.13. Kemudian tolak dengan rebat RM500. Kita akan dapat RM84.13. Baiklah, seterusnya kita akan lihat pula jumlah cukai yang perlu dibayar oleh Encik Faris dan isterinya apabila kita buat secara berasingan. Jadi kita akan tambah RM2,022.70 tambah dengan RM84.13. Jadi kita akan dapat RM2,106.83. Jadi di sini kita kena pilih yang manakah yang lebih sesuai digunakan oleh Encik Faris. Dan kalau kita lihat di sini, kalau dia membuat cukai tasiran bersama, dia perlu bayar RM13,000. Kalau dia buat secara berasing-asing, dia akan bayar RM2,000 saja. Jadi di sini kita akan pilih cukai tasiran berasingan. Baiklah, seterusnya terlihat pula dari segi pemberian markah. Pertama sekali, kita dapatkan pendapatan bercukai bersama 1 markah. Pendapatan bercukai untuk Encik Faris 1 markah dan isterinya 1 markah. Kemudian seterusnya cukai yang perlu dibayar bersama 1 markah, Encik Faris 1 markah dan juga isteri 1 markah. Kemudian kita melakukan operasi tambah cukai Encik Faris dan isteri 1 markah dan jawapannya 1 markah. Kemudian kita membuat pilihan tasiran cukai berasingan 1 lagi markah. Dan keseluruhan untuk soalan ini adalah sebanyak 9 markah. Dan teruskan lagi dengan melihat soalan berikutnya, masih lagi dalam tajuk percukaian. Encik Haris memiliki sebuah kereta dengan kapasiti enjin 1900cc. Berdasarkan jadual 3 hitung cukai jalan bagi keretanya. Baiklah, kali ini kita akan lihat cukai jalan bagi kenderaan. Jadi kereta Encik Haris adalah 1900cc. Jadi kita lihat pada jadual 3 pada baris ketiga ini, iaitu cc antara 1801 sehingga 2000cc. Di sini ada kadar asas RM280. Bermaksud untuk 1800cc yang pertama perlu bayar RM280. Kemudian bakinya kita masih ada 100cc lagi, iaitu 1009 tolak dengan 1008, kita dapat 100cc lagi. Kemudian terlihat kadar progresifnya 50 sen bagi setiap cc. Jadi kita darab dengan 50 sen. Jadi kita akan dapat RM50. Jadi untuk keseluruhan cukai kita akan tambah 280 tambah RM50 sini dan kita akan dapat RM330.
Seterusnya dari segi agihan markah, untuk kadar asas kita dapat 1 markah berserta dengan kadar progresif, kemudian operasi tambah 1 markah dan jawapan akhir 1 lagi markah. Untuk pecahan soalan ini kita boleh dapat 3 markah. Kita teruskan lagi dengan melihat soalan berikutnya, kali ini di dalam tajuk pelan dan dongakkan. Pelajar 15 menunjukkan kebungan berpejal berbentuk prisma tegak dan separuh kon dengan tapak TWK VU di atas satah mengufuk. Untuk soalan A, kita akan lukis dongakkan yang seperti mana dilihat dari X, dan untuk soalan B, kita akan lukis dongakkan sebagaimana dilihat dari Y. Jadi kita terus kepada bahagian jawapannya. Untuk bahagian jawapan, kita akan melukis pada satu helaian kertas untuk pandangan X dan juga untuk dongakkan Y. Jadi pertama sekali apa yang perlu kita buat adalah kita akan lukis garis binaan seperti ini. Kita akan unjurkan seperti ini. Seterusnya kita akan lihat dari pandangan X terlebih dahulu, dan apakah yang kita akan nampak daripada pandangan X, kita akan cuba melakar terlebih dahulu. Jadi di sini kita akan nampak seperti ini. Dan kita akan lihat juga dari segi ukurannya. Kemudian kita akan mula melukis. Pertama sekali kita akan lukis garis melintang seperti ini, iaitu TWK. Seterusnya kita akan lukis garis menegak, iaitu TP. Panjangnya adalah 4 cm. Kemudian garis menegak WQ 6 cm. Dan juga seterusnya kita akan buat garis condong. Dan untuk garis condong kita akan terus sambung saja seperti ini. Dan ini adalah lukisan untuk dongakkan dari X. Dan seterusnya terlihat pula dari pandangan Y. Dan kita akan buat lakaran. Kita akan nampak dari pandangan Y seperti ini. Kemudian kita akan lukis garis binaan dahulu. Kemudian kita akan mula melukis. Pertama sekali kita akan lukis garis WV, yang mana panjangnya adalah 6 cm. Kemudian garis menegak VR, panjangnya adalah 6 juga. Dan WQ 6 dan juga garis QR panjangnya juga adalah 6. Dan seterusnya kita akan lukis garis PS, di mana garis PS ini merupakan garis putus-putus disebabkan dia terlindung seperti ini. Dan seterusnya kita akan lukis segitiga yang berada di dalam lukisan kita, iaitu kon tersebut. Kita akan lukis garis binaan seperti ini terlebih dahulu dan kita buat garis penengahnya. Kemudian kita buat satu garis condong di sebelah kiri dan satu garis condong di sebelah kanan. Maka ini adalah pandangan dari arah Y. Seterusnya dari segi agihan markah, kita lukis dari pandangan X ini, kita akan dapat 4 markah. Dan untuk pandangan Y, kita akan dapat 5 markah. Jadi maka keseluruhan untuk soalan ini, kita boleh dapat 9 markah. Kita teruskan lagi dengan melihat soalan kali ini di dalam tajuk sukatan serakan data. Jadual 3 di ruang jawapan menunjukkan taburan kekerapan jisim badan bagi 50 orang kandidat polis. Soalan A, lengkapkan jadual 3 di ruang jawapan. Baiklah, di sini kita ada jisim badan, kekerapan sempadan atas dan juga kekerapan longgokan. Jadi di sini kita kena penuhkan sempadan atas. Untuk mendapatkan sempadan atas, kita akan ambil had atas untuk kelas ini dan kita akan tambah dengan had bawah kelas berikutnya. Kemudian kita bahagi dengan 2. Jadi untuk sempadan atas kelas pertama kita akan dapat 40.5. Dan untuk kelas berikutnya 45.5, 50.5, 55.5, 60.5 65.5 dan 70.5. Jadi kalau kita lihat secara umumnya kita cuma tambah 0.5 pada setiap had atas bagi setiap kelas. Seterusnya pula adalah kekerapan longgokan. Untuk kelas pertama, kekerapan longgokan adalah 0. Kemudian termasuk kelas yang kedua, dia ada 4. Jadi kita akan tambah. 0 tambah 4, kita dapat 4.
Kemudian untuk kelas berikutnya, kita ada kekerapan 6. Jadi kita tambah. 6 tambah dengan 4, kita akan dapat 10. Kemudian untuk kelas berikutnya, ada 10. Kita tambah dengan kekerapan sebelum, kita dapat 20. Kemudian kelas berikutnya ada 13. Tambah dengan 20, kita dapat 33. Seterusnya, kelas berikutnya, kita ada 12. Tambah dengan 33, kita dapat 45. Kemudian kelas yang terakhir ada 5, tertambah 45, kita dapat 50. Seterusnya dari segi agihan markah, kita melengkapkan sepadan atas, kita dapat 1 markah. Dan kita lengkapkan kekerapan longgokan, kita akan dapat 2 markah. Jadi untuk soalan pecahan ini, kita akan dapat 3 markah. Baiklah, seterusnya terlihat pula soalan berikutnya. Itu soalan B. Untuk caraian soalan ini, gunakan kertas graf yang disediakan. Dengan menggunakan skala 2 cm kepada 5 kg pada paksi mengufuk dan 2 cm kepada 5 cadet pada paksi mencancang, lukis satu ogif untuk data DA. Dalam kali ini, kita akan melukis ogif, di mana telah pun diberi untuk skalanya 2 cm kepada 5 kg pada paksi mengufuk. Iaitu analoginya adalah pada paksi X. Jadi untuk paksi X ini kita akan gunakan sempadan atas. Dan untuk paksi mencancang, analoginya paksi Y, kita akan gunakan kekerapan longgokan. Jadi kita akan lukis paksinya terlebih dahulu seperti ini. Di mana untuk paksi mengufuk 2 cm kepada 5. Jadi kita akan bermula 40.5 sehinggalah 70.5. Kemudian untuk paksi mencancang 2 cm kepada 5 orang. Jadi setiap 2 cm kita akan letakkan sebagai 5 di sini sehinggalah maksimumnya 50. Kemudian kita akan plot. Kita akan bermula dengan 40.5 dan juga sifar di sini. Begitulah seterusnya seperti ini. Kemudian seterusnya kita akan sambungkan titik-titik ini dengan satu garis lengkung yang cantik dan licin seperti ini. Inilah bentuk ogif kita untuk soalan B. Seterusnya dari segi agihan markah, kita melukis paksi mengufuk dan paksi mencancang dengan skala yang seragam dan betul, kita akan dapat 1 markah. Seterusnya, kita plot dengan titik yang betul keseluruhannya, kita akan dapat 2 markah. Kemudian kita sambungkan titik-titik ini dengan garis yang lengkung dan cantik dan licin, kita akan dapat 1 lagi markah. Jadi jumlah markah untuk pecahan soalan ini, kita akan dapat 4 markah. Baiklah, seterusnya terlihat soalan yang berikutnya. Berdasarkan ogif itu, cari julat antara kuartil. Untuk mendapatkan julat antara kuartil, kita akan ambil kuartil ketiga tolak dengan kuartil pertama. Jadi untuk mendapatkan kuartil ketiga dan kuartil pertama, kita akan ambil kuartil ketiga ini merupakan 3/4 daripada data. Iaitu data kita ada 50, kita darabkan dengan 50. Kemudian untuk kuartil pertama adalah 1/4 daripada data, iaitu 50. Jadi kita akan dapat 12.5. Di sini kita akan dapat 37.5. Jadi kita akan lihat data kuartil pertama dan kuartil ketiga kita berdasarkan pada ogif yang telah kita lukis di sini. Pertama sekali adalah kuartil pertama di sini. Kita akan nampak di sini nilainya adalah 52. Kemudian untuk kuartil yang ketiga, 37.5, kita buat unjuran seperti ini dan kita lihat nilainya di sini adalah 62. Jadi kita akan ambil 62 tolak 52 dan kita akan dapat 10. Maka julat antara kuartil kita adalah 10. Seterusnya dari segi agihan markah, kita mendapatkan nilai berdasarkan pada ogif yang kita lukis, terdapat 1 markah. Kemudian kita menjalankan operasi tolak 1 markah dan jawapan akhir 1 lagi markah. Dan untuk soalan ini, kita boleh dapat sebanyak 3 markah.
Dan secara keseluruhan untuk soalan ini kita akan dapat 10 markah. Baiklah, teruskan lagi dengan melihat soalan berikutnya, kali ini di dalam tajuk transformasi. Gajah di bawah menunjukkan trapezium ABCD, EFGH dan EKLM yang dilukis pada satah kartes. Soalan A, EKLM ialah imej bagi ABCD di bawah gabungan transformasi PQ. Huraikan selengkapnya transformasi Q dan transformasi P. Di sini diberi ini adalah imej yang besar ini dan ini adalah objek. Dan objek ini melakukan dua transformasi untuk menghasilkan imej yang besar. Pertama sekali kita lihat transformasi Q. Jadi sebelum objek ini membesar, dia melakukan satu transformasi yang lain. Dan kalau kita lihat di sini, transformasinya adalah transformasi putaran, iaitu berlakunya putaran di sini. Dan kalau kita lihat, putaran ini adalah putaran mengikut arah jam. Dan sudutnya adalah 90 darjah. Jadi kita perlu dapatkan di manakah pusat putaran ini. Untuk mendapatkan pusat putaran, kita akan ambil bucu objek dan bucu imej yang sepadan. Contohnya di sini, cikgu ambil bucu D, dia sepadan dengan bucu H. Jadi di sini kita akan buat cuba jaya untuk mendapatkan di manakah pusat putaran. Contohnya, kalau kita letakkan di sini. Kalau kita cuba sambung, panjangnya adalah tidak sama. Jadi dia bukan berada di sini. Seterusnya kita pilih satu lagi titik di sini, kemudian kita sambung. Jadi kita berarti panjangnya sisinya adalah sama di sini. Maka ini adalah pusat putarannya. Jadi Q merupakan putaran 90 darjah ikut arah jam pada pusat 1, 2. Baiklah, seterusnya terlihat pula transformasi untuk P. Selepas dia putar, terlihat imejnya besar, bermaksud ini adalah pembesaran. Pada pembesaran, kita perlu nyatakan nilai faktor skalanya, iaitu K. Faktor skala adalah imej per dengan objek. Kita lihat imejnya, kita akan kira sisi imej. Ini kita ambil sisi KL di sini, panjangnya adalah 2, per dengan sisi objek, panjangnya 1. Jadi 2 per 1, kita akan dapat K-nya sama dengan 2. Seterusnya, kita dapatkan pula pusat pembesaran. Untuk mendapatkan pusat pembesaran, kita sambungkan bucu imej dan bucu objek yang sepadan. Contohnya di sini, bucu L sepadan dengan bucu G. Jadi kita sambung, kita buat satu garis lurus yang panjang. Kemudian K sepadan dengan F. Jadi kita sambung. Jadi kita akan nampak ada titik persilangan antara dua garis tersebut, iaitu berada di E. Jadi pusatnya adalah pada E. Ataupun kalau kita nak nyatakan dalam bentuk koordinat, kita boleh nyatakan pada titik 3, 5. Jadi P ini merupakan pembesaran, K sama dengan 2 pusat E ataupun 3, 5. Baiklah, seterusnya terlihat pula dari segi agihan markah untuk soalan ini. Kita menyatakan putaran 90 darjah 1 markah, arah ikut arah jam 1 markah dan juga pusat 1, 2, 1 markah. Kemudian untuk transformasi P ternyatakan pembesaran 1 markah, nilai K sama dengan 2, 1 markah dan pusat E 1 lagi markah. Dan kita akan dapat 6 markah untuk pecahan soalan ini. Seterusnya terlihat soalan berikutnya, soalan B. Diberi luas kawasan berlorek ialah 54 unit persegi. Hitung luas dalam unit persegi EFGH. Kalau kita lihat sini, EFGH ini iaitu kawasan ini. Dan EFGH ini adalah sama dengan luas objek. Untuk mendapatkan luas, kita boleh menggunakan rumus luas imej sama dengan K kuasa 2 darab dengan luas objek. Di sini K kuasa K adalah faktor skala, tadi kita dapat adalah 2 kuasa 2. Kemudian kita darabkan dengan luas objek. Luas objek ini adalah tidak diketahui, kita letakkan sebagai pemalas X. Kemudian luas imej pula. Di sini diberi kawasan berlorek 54. Dan kita lihat 54 ini adalah luas sebahagian daripada imej keseluruhan ni. Jadi untuk dapatkan luas imej keseluruhan, kita ambil 54 ini, kita tambahkan dengan EFGH. Dan EFGH ini adalah sama dengan ABCD. Dan ABCD ini adalah objek.
Jadi kita tambah dengan X di sini. Sama seperti ini. Jadi 54 tambah X. Sampai tahap ini kita boleh terus menggunakan kalkulator. Dan kita akan dapat nilai X kita sama dengan 18. Jadi luas EFGH adalah 18 unit persegi. Seterusnya dari segi agihan markah, kita menggunakan rumus ini dan menggantikan nilai, kita dapat 2 markah dan jawapan akhir 1 lagi markah. Dan untuk pecahan soalan ini, kita boleh dapat 3 markah. Dan secara keseluruhan untuk soalan transformasi ini, kita akan dapat 9 markah. Kita teruskan lagi dengan melihat soalan berikutnya, kali ini di dalam tajuk laju pecutan dan juga graf gerakan. Tajuk 4 menunjukkan graf laju masa bagi pergerakan kereta encik kail dalam tempoh 16 saat. Soalan A, nyatakan tempoh masa dalam saat kereta itu bergerak dengan laju seragam. Kata kunci di sini adalah laju seragam, dan untuk laju seragam kita akan lihat graf yang mendatar, iaitu berada di sini, iaitu bermula pada 8 berakhir 16. Jadi 16 tolak 8, kita akan dapat 8 saat. Kemudian dari segi agihan markah, kita akan dapat 1 markah untuk soalan A ini. Seterusnya terlihat pula soalan berikutnya, soalan B. Hitung satu Roman, jarak dalam meter yang dilalui semasa kereta bergerak dengan laju seragam. Kata kunci di sini adalah laju seragam dan juga jarak. Untuk mendapatkan jarak bagi graf laju masa, kita akan cari luas bawah graf. Kemudian laju seragam adalah kawasan yang mendatar tadi, seperti ini. Jadi luas bawah graf untuk kawasan mendatar ini adalah bentuk segi 4, iaitu kita akan ambil panjang darab lebar. Mana tinggi di sini adalah 12 dan ini adalah 8. Jadi 12 darab 8, kita akan dapat 96. Kemudian dari segi agihan markah, langkah pengiraan 1 markah dan jawapan akhir 1 lagi markah. Dan kita boleh dapat 2 markah untuk pecahan soalan ini. Seterusnya terlihat pula soalan berikutnya, soalan B, 2 Roman. Nilai V jika laju purata kereta untuk 12 saat yang pertama ialah 14 meter per saat. Kita lihat untuk 12 saat pertama sampai ke di sini. Untuk mendapatkan laju purata iaitu laju, kita akan ambil jarak bahagi dengan masa. Jadi di sini kita kena dapatkan jarak. Dan untuk dapatkan jarak, kita akan cari luas di bawah graf. Dilihat pada graf kita, grafnya seperti ini. Jadi kita akan dapatkan luas bawah graf ini, kita akan pecah duakan, kita bahagikan. Ini luas A, ini luas B. Iaitu A itu adalah luas trapezium, tambah dengan luas B iaitu segi 4 tepat. Jadi kita akan dapatkan luas bawah grafnya terlebih dahulu. Untuk A, 1/2 darab hasil tambah 2 sisi selari di sini adalah 12 tambah dengan V. Kemudian kita tambah pula, kemudian kita darab dengan tingginya di sini adalah 8. Dan kita tambah pula dengan luas B iaitu 12 darab dengan 4. Seterusnya kita bahagi dengan masa iaitu 12 saat. Dan laju di sini telah pun diberi pada kita 14. Jadi ini bentuk langkah pengiraan kita. Sampai tahap ini kita boleh terus tekan kalkulator. Dan kita akan dapat jawapan kita untuk V sama dengan 18. Baiklah, seterusnya pula dari segi agihan markah. Kita mendapatkan jarak. Kita dapat 1 markah. Kemudian kita bahagikan dengan 12 dan samakan dengan 14. Kita dapat 1 markah. Dan jawapan akhir kita dapat 1 lagi markah. Dan maka keseluruhan untuk pecahan soalan ini kita akan dapat 3 markah. Pada seterusnya terlihat soalan berikutnya iaitu soalan C. Huraikan pergerakan kereta bagi keseluruhan perjalanan. Kita lihat sini, kata kunci dari sini adalah huraikan, kemudian keseluruhan perjalanan.
Apabila kita nak huraikan pergerakan bagi keseluruhan perjalanan, kita perlu nyatakan jarak, kita perlu nyatakan laju purata dan kita perlu nyatakan masa. Pertama sekali adalah berkaitan dengan jarak. Jadi sebelum ini kita telah pun dapat jarak bagi laju seragam ini adalah 96. Kemudian kita akan dapatkan pula jarak bagi 8 saat yang pertama, iaitu luas trapezium ini. Di mana V tadi kita telah dapat nilainya adalah 18, maka kita boleh dapatkan jarak untuk luas trapezium. Iaitu kita akan ambil, pertama adalah jarak 1/2 12 tambah 18, iaitu sisi selari, kita darabkan dengan 8. Kemudian kita tambah dengan 96. Dan kita akan dapat jaraknya 216 meter. Seterusnya kita akan dapat pula laju purata, iaitu kita ambil jumlah jarak 216 bahagi dengan masa 16. Jadi kita akan dapat 13.5 meter per saat. Dan seterusnya masa. Masa keseluruhan adalah 16 saat. Jadi kita boleh tinggalkan jawapan kita seperti ini. Kita menyatakan jarak, kita menyatakan laju purata dan kita menyatakan masa. Dan untuk unit kita tak perlu tulis. Kalau kita nak tulis boleh, tak tulis pun tak menjadi kesalahan. Seterusnya dari segi agihan markah, kita akan dapat markah dari segi kita mendapatkan jarak, 1 markah, laju purata 1 markah dan juga masa 1 lagi markah. Dan untuk pecahan soalan ini kita boleh dapat 3 markah. Dan secara keseluruhan untuk soalan ini kita akan dapat 9 markah. Baiklah, kita teruskan lagi dengan melihat soalan berikutnya. Kali ini di dalam tajuk graf fungsi. Untuk soalan A, lengkapkan jadual 1 di ruang jawapan bagi persamaan y sama dengan x kuasa 3 tambah 3x tolak 10. Untuk menjawab soalan ini, kita boleh terus menggunakan kalkulator. Pertama sekali kita akan masukkan x, kemudian kita akan tekan kuasa 3, kita tekan shift, kita tekan x kuasa 2, kita nampak jadi x kuasa 3 di sini. Kemudian kita tambah 3, kita tekan x, kita tolak 10. Kemudian untuk mendapatkan jawapan y, pertama sekali x sama dengan negatif 1, kita akan tekan calculate, kita akan masukkan negatif 1, kemudian kita tekan sama dengan dan sekali lagi sama dengan. Kita akan dapat nilai y sama dengan negatif 14. Seterusnya nilai x kita adalah 3, kita tekan sekali lagi calculate, kita masukkan 3, kita tekan sama dengan dan kita tekan sekali lagi sama dengan, kita akan dapat nilainya 26. Dari segi agihan markah, kita akan dapat 1 markah masing-masing untuk nilai y. Dan kita akan dapat 2 markah untuk pecahan soalan ini. Seterusnya, kita lihat soalan B. Untuk caraian soalan ini, gunakan kertas graf yang disediakan. Anda boleh menggunakan pembaris fleksibel. Menggunakan skala 2 cm kepada 1 unit pada paksi X dan 2 cm kepada 10 unit pada paksi Y, lukis graf Y sama dengan X kuasa 3 tambah 3X tolak 10 untuk X di antara negatif 3 sehingga 3/9. Baiklah, untuk menjawab soalan ini, pertama sekali kita kena lihat pada skala yang telah pun diberi, iaitu 2 cm kepada 1 unit untuk paksi X dan 2 cm untuk 10 unit pada paksi Y. Dan di sini kita kena rancang macam mana kita nak lukis. Sama ada graf ini berat ke kanan atau ke kiri, atas ataupun ke bawah. Dan kita akan lukis pertama sekali skalanya, paksinya seperti ini. Ini adalah paksi X di mana 2 cm kepada 1 unit, iaitu bermula daripada negatif 3 sehingga 4. Kemudian seterusnya untuk paksi Y, 2 cm kepada 10 unit seperti ini. Seterusnya kita akan mula memplotkan titik-titik kita. Titik pertama adalah negatif 3, negatif 46. Kemudian negatif 2, negatif 24. Seterusnya negatif 1, negatif 14. Berikutnya sifar negatif 10. Titik berikutnya 1, negatif 6.
titik berikutnya 2, 4, kemudian 3, 26 dan titik terakhir 3.9, 61 seperti ini. Kemudian seterusnya kita akan sambungkan titik-titik ini dengan satu garis lengkung yang cantik dan licin seperti ini. Dan inilah rupa bentuk graf kita. Seterusnya dari segi agihan markah. Kita melukis paksi X dan paksi Y yang seragam, kita dapat satu markah. Seterusnya kita plotkan ke semua titik dengan plot yang betul. Koordinat yang betul terdapat 2 markah. Dan kita sambungkan titik-titik ini dengan garis lengkung yang cantik dan licin, kita dapat satu lagi markah. Dan untuk pecahan soalan ini, kita boleh dapat 4 markah. Kita lihat soalan yang seterusnya, C. Daripada graf di 11B, cari satu rumun nilai Y apabila X sama dengan 3/2. Jadi terlihat pada graf kita, iaitu 3/2 kita berunjuran seperti ini dan kita akan dapatkan nilai Y. Dan kita baca nilai Y kita adalah 32. Jadi jawapan kita di sini adalah 32. Seterusnya, nilai X apabila Y sama dengan negatif 20. Kita lihat pada Y negatif 20 kita berunjuran dan kita dapat baca nilai X kita adalah negatif 1/7. Seterusnya dari segi agihan markah, kita nyatakan nilai Y satu markah dan nilai X satu lagi markah. Dan untuk bacaan nilai Y dan nilai X ini, dia berada di dalam julat. Iaitu mungkin tambah tolak 2 ataupun 0.2 begitu. Ia bergantung kepada bentuk graf yang kita lukis. Dan untuk soalan ini, maka keseluruhan yang kita boleh dapat adalah 9 markah. Baiklah, sampai sini saja untuk video kita pada kali ini. Sekian, terima kasih, selamat belajar dan selamat menjawab SPM 2021. Semoga berjaya.